Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita telah masuk dalam Ar-Rubu'us Tsalis Al-Muhlikat, iaitulah bahagian yang ketiga, bahagian perkara-perkara yang membinasakan. Dalam bab ini kita mula dengan bab Kitabur Riyadatin Nafsi wa Tahzibil Akhlaq bil Khuluqi wa Mu'alajati Amradil Qalbi. Latihan jiwa, memurnikan akhlak dan mengubati penyakit hati. Dalam siri ini kita masih lagi di dalam bab pasal yang ketiga, fi alamati maradil qalbi, di dalam tanda-tanda hati itu bermasalah. Sambungan dia iaitulah faslun fi syahwatin nufus, fasal pada keinginan hawa nafsu. Jadi bahasa Arab nufus, nafsu. Dalam bahasa Melayu kalau nafsu saja tak jadi, dia kena hawa nafsu. Baru dia jadi. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil bahasa ayat murakkab. Mana murakkab, dia kena ada dua hawa nafsu. Terdahulu kita telah sebutkan bahawa keinginan hawa nafsu tidak dicipta dengan sia-sia tanpa mempunyai manfaat. Jadi ini cara kita berbincang secara wasati, secara yang telusnya, iaitulah manusia ini telah dilengkapkan dengan perasaan, dengan nafsu. Nafsu, keinginan nak makannya, nak berkahwin, nak tu, nak ni. Semuanya ada. Kalau tidak ada nafsu untuk makan, sudah tentu manusia tidak akan berusaha menghasilkan makanan. Jadi nak buat apa kita? Tak ada orang nak makan. Jika tidak kerana nafsu berkelamin, sudah pasti keturunan manusia akan pupus. Cuma satu fenomena hari ini saya dapat maklumat daripada sebahagian pendakwah. Dia kata ada juga sekarang ni orang kahwin suka-suka. Ini hati-hati betul-betul lah. Dia kahwin suka, dia target dah. Umur aku kalau umur sekian-sekian, 25 tahun ke 27, mesti kahwin. Lepas dia kahwin, dia tahu apa pun. Sudah kahwin, dia enjoy, boleh gambar persandingan. Dia dah masuk Facebook semua, pergi berjalan sana sini. Lepas tu dia biar gitu ya, orang perempuan tu. Sampai 1 tahun, perempuan tu dah minta dia punya cerai. Jadi saya dapat cerita ni mengatakan ramai lagu tu. Jadi hati-hatilah satu. Tak tahulah fenomena hari ni. Dia panggil budak-budak muda kata fenomena gila-gila. Kita tak tahu dia nak kahwin tak habis duit. Baik dia beli motor, dia pusing sana sini. Dia kahwin buat apa, saya cakap. Saya pun gurau juga, kata pergi kahwin di tempat-tempat yang mudah-mudah lah di luar negeri tu. Kalau tak mau, dia mau majlis. Sebab dia punya target dia, umur sekian, dia nak kahwin. Dia kahwin lah. Tapi lepas pada tu dia bercerai, tak apa. Yang penting album dia semua sudah dipenuhi dengan gambar-gambar dia kahwin. Jadi satu fenomena pula, kahwin suka-suka. Saya kata ada juga manusia lagi ni. Jahanam manusia kalau ada orang lagi ni ramai-ramai. Jadi tengok ni. Jadi kalau tak ada nafsu ini, manusia akan pupus, manusia akan hilang. Nafsu yang tercela, ini yang kita nak bincangnya, tajuk kitanya. Nafsu yang tercela ialah nafsu yang melebihi dan melampaui batas yang sepatutnya. Ramai yang tidak memahami sempadan ini, lalu mereka meninggalkan apa sahaja yang diingini oleh nafsu. Ini adalah satu bentuk kezaliman kerana menafikan hak keperluannya secara total. Sedangkan ia mempunyai hak yang mesti ditunai. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya bagi diri kamu itu ada haknya. Jadi hadis ini riwayat Abu Daud.
Jadi tak boleh kita abaikan. Kalau diabaikan semua kehendak nafsu, kehendak kita ni, maka dia jadi macam sami ataupun dari orang-orang yang tak boleh kahwin tu. Tak boleh kahwin tu secara rasminya lah. Sebab dia dah naik maqam sedemikian. Jadi dalam Islam ini, dalam syariat kita ni, tidak ada orang lagu tu. Dalam bahasa istilah, dia panggil Nabi kita larang daripada at-tabattul. Tabattul maknanya larang daripada orang yang langsung tak mau kahwin. Ada orang berkata, aku mahukan makanan itu semenjak tahun sekian. Lama dah nak. Tetapi aku tidak menjamahnya. Saya nak lama dah, tapi tak pernah beli, tak pernah buat pun. Ini merupakan satu bentuk penyelewengan atau penyimpangan dari perkara yang dihalalkan dan menyalahi sunnah Rasulullah SAW, kerana baginda juga makan apa yang menyelerakannya, sama ada kuih-kuih, madu dan lain-lain lagi. Kuih zaman Nabi jangan duk fikir macam bazar Ramadan. Bazar Ramadan tu kuih yang dalam muzium pun keluar kat situ. Itu kelebihan bazar. Jadi kuih tu dia panggil benda-benda yang mudah ya. Al-hilu wal-asal. Benda-benda yang manis, manisan lah kita kata. Oleh itu, kita jangan mempedulikan orang zuhud yang cetek ilmunya ini, di mana dia telah menghalang keinginan nafsunya sendiri dari menikmati sesuatu yang memang menjadi haknya. Tindakan ini lebih hampir kepada penganiayaan, bukannya keadilan. Cuma yang kita nak kontrolnya apa dia? Iaitulah jalan yang tengah. Jangan duduk mewah sangat. Jadi kalau nak makan pagi, nak breakfast, mesti pergi ke kedai-kedai yang jenama. Dia panggil satu lifestyle ke apa sekarang ni. Tak boleh lah, tepi-tepi warung tu tak jadi. Itu macam bukan makanan. Jadi kena pergi. Itu pembaziran nama dia. Apa minum satu kopi, secawan kopi sampai 15 ringgit. Sedangkan kalau kita ambil main secawan tu baru RM1.5. Ya. Sesuatu yang diingini boleh ditinggalkan apabila jalan untuk mendapatkannya adalah sukar atau terdapat halangan tertentu. Seperti dia perlu melalui cara yang salah untuk memperolehinya. Jadi kalau sampai peringkat terpaksa kena terjebak dengan benda-benda mungkar, atau bimbang boleh menyebabkan keazamannya untuk membaiki diri akan luntur apabila menikmatinya kerana menjadi ketagih. Mungkin juga dia bimbang akan terlalu kenyang dan menyebabkannya malas beribadat. Dalam keadaan-keadaan sebegini, seseorang itu boleh meninggalkan makanan yang diingininya, menikmati apa yang diingini oleh hawa nafsunya dalam keadaan tertentu sahaja dengan tujuan untuk menguatkan jiwa, adalah seperti merawat orang yang sedang sakit. Tindakan itu adalah dipuji dan tidak sekali-kali dicemuh. Tidak mengapa melayani sedikit keinginan nafsu yang harus, dengan tujuan supaya ia menjadi kuat dan bertenaga untuk menyusuli jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat tajuk ni kita dah bincang di awal kitab kita dulu. Ada orang dia suka makan, ya? Jadi kalau kita halang dia makan, dia tak boleh buat kerja. Sebab satulah saya duk tengok lah, kalau kita pergi ceramah mana-mana, soalan pertama orang akan tanya, ustaz makan kambing ke tak? Kalau makan, kedai Arab selalu pergi. Sekala wadi kat dekat KL ni, sampai belakang lah, bawa ustaz ni. Pasal dia tahu, bila dia ni suka makan, nak panggil pula pun senang. Jadi kalau orang masjid ni tak bakhil ni, tak main nasi-nasi bungkus ni, kambing selalu. Jadi ada juga dia punya apa ni, semangat tu. Jadi untuk nak menaikkan semangat kita ni, kadang-kadang kita kena makan juga apa yang kita nak tu. Kita berpindah kepada tajuk bayanu alamati husnil khuluq. Tanda-tanda akhlak yang baik. Kita cuba lihat, kita selama kita belajar kita akhlak, kita tasawuf, kita tahzibun nafsi ini, adakah akhlak kita telah berubah? Adakah dia memberi kesan kepada jiwa kita, atau masih juga seperti biasa juga, tak ada apa-apa? Tanda-tanda akhlak yang baik. Boleh jadi ada orang yang bermujahadah. Bermujahadah itu maknanya bersungguh-sungguh lah untuk membaiki diri. Daripada dulunya seorang yang pemarah, sikit ya ada masalah, melenting selalu, mengamuk kan.
Sekarang ni dia dah cool, kata orang. Dah boleh jadi baik, kan. Ataupun apa sajalah sifat-sifat yang dulunya mazmumah, kita dah cuba, dah usaha, dah mujahadah, dah riadah mana dah latih diri supaya tak marah dan sebagainya dengan siri-siri kita yang lepas. Jadi orang yang sudah bermujahadah itu menyangka bahawa dia telah berjaya membaiki dan mendidik akhlaknya setelah tidak lagi melakukan perkara-perkara keji dan maksiat. Jadi kita rasa, okey dah ni, saya dah baik dah dulu. Bahasa orang kita ni, saya dulu, kalau dia nak cakap kita, saya dulu ustaz, saya kalau jawab je saya stop. Kata yang dulu tak payah cerita, saya pun tak nak dengar. Kita bagi tahu kepada Tuhan saja. Dia kata tak lah, bukan yang pelik-pelik. Dia ceritalah dulu dia panas, mudah marah, tapi sekarang ni alhamdulillah dia duduk ikut kuliah, duduk dengar-dengar hadis, kelebihan menahan marah ni, dia jadi orang kata lebih tenang. Setakat tu boleh ceritalah. Jadi kalau yang pelik-pelik saya tak nak dengar. Terutama kita jumpa dalam keadaan sudah baik. Lainlah kalau jumpa bergelandangan, dia panggil apa yang pergi dakwah tengah malam ni, apa dia panggil? Kan dakwah-pendakwah kita buat ni, malam-malam dia pergi. Tak ingat dah. Jadi kalau kita jumpa tempat itu, dia mengaku tak apa. Tapi kalau sudah kita jumpa di masjid, di surau, tiba-tiba dia nak cerita lagi benda yang lama, saya rasa tak perlu dicerita. Jadi orang yang rasa dia sudah berubah, dengan itu dia merasakan tidak perlu lagi bermujahadah. Tak payah dah, saya okey dah. Sebenarnya bukan begitu. Akhlak yang baik adalah himpunan semua sifat orang yang beriman, bukan hanya tidak melakukan perkara keji dan maksiat. Jadi setakat kita tinggal hak lama-lama tu, dulu kita suka buat tu buat ni, sekarang ni saya tak buat dah ustaz. Tapi belum komplit lagi. Banyak lagi benda lain yang patut dihiaskan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensifatkan mereka dalam firman-Nya dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini ayat ni sifat orang-orang yang baik. Sesungguhnya orang yang beriman itu, yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi ini kesan. Bila kita baca Quran, dia memberi kesan kepada kita. Siapa dia orang tu? Iaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Mereka lah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi ayat Quran ni tak sebut semualah. Dia sebut solat je. Dia tak sebut puasa, zakat, haji. Sebab dia ambil sesuai dengan orang yang itu. Tapi jangan kata, saya tak payah solat dah, saya tak payah zakat lah, tak payah puasa. Sebab Quran sebut alladzina yuqimuna as-salah saja. Jangan. Ayat ni dia bukan hitung rukun Islam. Dia nak sebut kelebihan di sini. Ayat yang kedua, firman Allah at-taibuna al-abiduna as-sa'ihun, sampai kepada ayat wabashshiril mu'minin. Orang-orang yang beriman, yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka, itu ialah yang pertama, tanda kalau letak nombor bagus, ialah orang-orang yang bertaubat. Satu, yang beribadat. Dua, yang memuji Allah. Tiga, yang menggembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam. Empat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan, al-amiruna bil ma'ruf, dan yang melarang daripada kejahatan, serta menjaga batas-batas hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman yang bersifat demikian. Jadi ini di antara ciri-ciri orang yang beriman. Jadi ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 112. Seterusnya Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sehingga 10. Bermula daripada qad aflahal mu'minun sampai kepada ulaika humul warisun. Tengok terjemahan dia. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa? Letak nombor situ.
iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Tadi solat saja ya. Tapi belum lengkap. Yang lengkapnya khusyuk dalam solat. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita perkataan, dia tak kata perkataan yang haram, ini perkataan yang sia-sia pun dia tinggalkan. Sebab tak ada faedahnya. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta, dan mereka yang menjaga kehormatan dirinya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Dan ini nombor seterusnya. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara salat, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ni panjang ni, surah Al-Mu'minun ni, ayat pendek-pendek. Dia ada 10 beberapa sifat yang disebutkan. Kemudian ayat yang seterusnya, surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Tidak sombong. Dia tersayap jalan tak sombong. Tak sombong, tapi dia punya kereta dia pusing sana sini tu. Dulu orang berjalan, sekarang ni orang pusing kan. Sebab tu saya heran lah orang-orang muda hari ni. Jepun dah buat baik-baik dah kereta. Dia punya exhaust dia kecil, tak bunyi kuat, tapi dia pergi tukar yang satu kampung pening dengan dia. Orang tahu dia ni, balik dia balik pukul 2 pagi orang tahu. Balik pukul 1 orang tahu. Sebab kuat sangat dah. Dia masuk semua orang tahu. Itu mungkin termasuk dalam orang-orang yang tak berjalan dengan sopan santun. Dan apabila orang yang jahil bercakap dengan mereka, dengar ni. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Mari orang jahil, orang yang contohnya orang tak erti lah. Tengok kita, dia mari sumpah kita, dia maki kita. Kita nak kata apa? Jawab juga? Tak. Kalau kita jawab juga, kita jadi jahil macam dia juga. Allah ajar di sini, qalu salama. Maknanya kita kata selamat jalan ya. Gitu ya. Ataupun qalu salama, mana tak suruh kata apa-apa. Ya. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga akhir surah. Panjang cerita dia. Sesiapa yang merasa sangsi tentang kedudukan dirinya. Jadi kita rasa kita ni okey dah ke? Akhlak kita cantik dah ke? Hendaklah dia cerminkan dirinya dengan ayat-ayat yang tersebut di atas. Ini garis panduan. Garis panduan, kita nak semak kita punya akhlak, tengok Anfal, Taubah, Mukminun, Furqan. Jadi saya rasa cantiklah kalau kita ambil ayat ni, kita tadaburkan dia. Terutama di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ambil ayat ni, satu hari satu ayat. Tadabbur ni jangan baca cepat. Dia bukan nak habiskan. Nak memahami dan nak menghayati. Akhlak aku ni tepat ke tidak dengan apa yang telah disebut oleh Allah Azza, yang dipuji oleh Allah sini. Sama ke tidak aku dengan mereka? Maka sesiapa yang merasa sangsi tentang kedudukan dirinya, hendaklah dia cerminkan dirinya dengan ayat-ayat yang tersebut di atas. Jika semua sifat tersebut ada pada dirinya, itu tandanya dia mempunyai akhlak yang baik. Sebaliknya, jika semua sifat itu tidak ada pada dirinya, itu tandanya dia mempunyai akhlak yang buruk. Wal-iyazubillah. Yani kalau waktu kita berjalan macam mana? Waktu kita bercakap dengan orang macam mana? Waktu dengar Quran macam mana? Allahu Akbar. Saya ingat kita banyak perkara-perkara yang penting untuk kita hayati, untuk kita muhasabah dalam hidup kita ni, kerana memang banyak benda-benda mungkin baik di sini, kurang kat sini. Akan ada benda-benda yang macam tu. Jika hanya sebahagian saja dari sifat-sifat tersebut ada pada dirinya, sementara sebahagian lagi tidak ada, itu bermakna dirinya mempunyai akhlak yang bercampur baur antara baik dengan buruk. Biasanya ini yang berlaku lagi. Ada baik, ada kurang baik. Sesiapa yang berkeadaan demikian, dia hendaklah terus menjaga sifat-sifat baik yang telah dimilikinya itu, di samping berusaha memiliki sifat-sifat baik, berusaha untuk memiliki sifat-sifat baik yang belum ada padanya. Maknanya kita kena maintain lah. Yang dah baik dah hari ni, jangan duduk tinggal pula. Macam ada orang tu, dulu baik, tiba-tiba bila dia rasa dia macam tak jadi,
dia panggil hutan balik. Tak ada dah, tak jumpa dah dekat majlis ilmu, tak ada dekat surau pun tak ada. Kita jumpa dia dekat pasar-pasar yang ada. Ini dalam bahasa dakwah dia panggil al-futur. Dengan tak al-futur. Kalau tengok dalam satu video yang saya cerita tentang tajuk al-futur, tulis maknanya kelesuan kita. Sebab apa punca kelesuan di sini? Mari daripada mungkin disebabkan kita rasa kecewa. Sebab tahu aku ni tak jadi juga, tak naik-naik tarah juga ni. Dah orang lain belajar dah naik martabak tu, martabak ni dah, kita duk makan martabak yang boleh ni kan. Jadi itu masalah dia. Jangan lari. Tapi punca kita lari sebab apa? Mungkin sebab kita keseorangan. Kita tidak ada sahabat yang membantu kita untuk menguatkan semangat. Itu penting. Cari sahabat-sahabat yang boleh kalau nak suruh sahabat dengan ustaz kan pening pula. Sebab kadang-kadang orang dia tanya soalan, ustaz saya ni rasa lemah lah, boleh ustaz bagi nasihat? Allah kata panjangnya nasihat. Engkau ambil YouTube ya. Ambil dia punya, saya punya rakaman. Kadang-kadang kita kesian dengan dia, kita tolong cari link bagi dengan dia. Lepas tu dia tanya pula. Tak sempat nak dengar lah ustaz. Jadi nak suruh kita dia soalan sama mari, tanya tak sempat nak dengar. Macam-macam budak hari ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut ciri-ciri orang mukmin dengan berbagai sifat yang kesemuanya menunjukkan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah, seseorang dari kamu tidak akan beriman secara sempurna iman sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ini yang kita suka nak cari hari ini. Macam mana kita nak sayang kepada saudara kita seperti kita sayang dengan kita sendiri, tanpa ada kepentingan apa-apa. Tapi kalau sayang kerana kepentingan, memang itu ramai. Lepas habis kepentingan, cari tak jumpa. Nombor handphone pun tukar. Mana pergi dia ni? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Tengok al-hadis ni ada beberapa akhlak yang besar. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falla yu'zi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tanda yang pertama, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Kita kalau kita cek hari ni, kita dengan jiran macam mana? Bahasa kita mudah, okey ke tak okey? Oh, saya okey ustaz, dia tak okey. Itu masalah dah. Kita betul selalu dengan kita tak? Kita kadang-kadang duduk berjiran. Satu rumah saya pergi, rumah kawan, kita nak bercakap pun tak boleh, tak selesa. Dia main karaoke ke, menyanyi seorang dia. Kalau suara dia sedap, saya pun nak dengar juga. Tapi saya kata, laitahu sakat. Kalau dia diam lebih baik. Memang tak sedap pun. Itu masalah. Dengan karaoke-nya, dengan benda-benda yang busuk. Ini macam zaman kita hari ni pula, bela hayawan ni. Yang bau kuat. Itu semua masalah. Jadi kita kena ingat, menyakit jiran ni bukan pergi tampar saja. Dengan bunyian, suara yang kuat. Dengan bau-bauan yang tak baik. Sebab tu kalau kita masakan yang mengeluarkan bauan yang kuat, mesti sampai ke jiran sebelah. Tidak kalau dia satu jam hidup bang, apa benda lah jiran aku ni. Saya ingat satu cerita dulu waktu saya belajar. Dia hostel, dia patut tak boleh masak dalam hostel ni, tapi budak-budak Afrika ni dia masak. Bau dia punya tumis tu, masya-Allah Tuhan. Memang nak pensang kita bang. Bau sungguh. Jadi budak-budak kita ni Malaysia pun habis sabar lah. Sabar lama dah. Saya tak boleh sebut lah ustaz mana, hebat dia. Jadi dia kata satu hari dia habis dia. Orang duduk tidur, dia ni duduk bau kuat. Dia ambil lada tu, dia pergi bakar dekat dapur kawan tu. Open ni habis satu asrama lagi. Lain kali kata jangan buat. Memasak makanan, dia memang hostel tak boleh masak. Tapi dia orang buat juga. Itu menyakiti jiran dengan masakan kita. Mana kalau kita buat kek tak mahu kan. Tapi kalau tumis benda-benda yang bau ni, ingat kena hantar ke sebelah jiran. Hantar juga kat dia. Ketuk pintu dia. Ini masalah jiran tetangga. Yang kedua,
Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Salah terjemahan. Ini yang jirannya yang kedua. Yang pertama tadi tulis mula. Kajian kita. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah dia memuliakan tetamunya. Bukan jiran, tetangga, tetamu. Dhaifahu. Kita silap cetak. Tulis itu. Memuliakan tetamunya. Dhaif. Jadi kita tengoklah tetamu kita nak mari ni. Siapa dia orangnya, macam mana kita nak ikram dhaif. Belajarlah. Kita kadang-kadang pergi rumah orang sebagai tetamu. Tetapi ingatlah tetamu ni tak lebih daripada tetamu sekejap je. 3 hari yang paling lama pun. Jadi tetamu, kita muliakan tamu kita. Kita tengoklah dia suka makan apa. Cuma hari ni kadang-kadang kita tak pandai menerima tamu. Tengok tamu mari, dia tahu dah kawan ni tak suka cakap tajuk-tajuk sedemikian. Dia letak juga tajuk ini. Air raya kelahi pun ada. Sebab dia duduk asak dengan isu-isu semasa yang tak sepatutnya. Saya cakap isu semasa ni bagi kesinar harian je lah. Kita bincang tajuk kawan-kawan yang boleh menyatukan kita. Apa benda tajuk? Kita tahu dah dia ni. Tama-tama kalau mari pula 2-3 geng pula. Orang ni tak suka ni, tak suka ni. Jadi kita cari lorong tengah apa yang orang suka semua. Jadi bagi orang lelaki senang. Ya, cakap nak bini seorang lagi kan sesama masalah lah. Semua setuju belaka tak? Minta perempuan ni nak sesama masalah ya. Bukan nak galakkan benda tu, tidak. Nak menyelesaikan masalah. Kalau tajuk ni saya rasa tak ada orang lari dah. Kita boleh kuat sangat isteri ada sebelah, masalah juga. Cari tajuk lain lah, tajuk yang boleh bersama. Bincang isu Rohingya ke contohnya. Bincang isu di Palestin, di negara-negara yang susah, contohnya di Cambodia. Jadi kita cari tajuk yang sesuai. Ini banyak kadang-kadang hari raya keluar tajuk-tajuk yang khilaf ni. Khilaf politik ke, khilaf apa ni, fiqh ke, menimbulkan masalah. Jadi yang kedua, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Ini terjemahan tersilap. Yang ketiga, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini kita yang kita tak tahan ni. Sama ada kita bercakap baik ataupun diam. Boleh tak kita jadi manusia pendiam sehari dua? Boleh? Tak boleh? Payah tahu. Tama-tama sama-sama. Dia bukan syarat diam tu bercakap. Contohnya dalam Facebook. Bila tengok orang duk tulis benda-benda, kita pun nak komen juga tak? Tapi kita fikirlah, komen tu ada memberi faedah ke tidak? Kalau menyalakan api lebih kuat lagi. Jadi kalau nampak api tu lebih menyala lagi, tak payah duduk tulis. Tak payah dia komen apa-apa. Allah, hadis ini diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kita duduk situ ya. Kita nak jadi orang sempurna ke tidak? Nak. Jadi baiki kita punya akhlak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Antara akhlak yang baik ialah bersabar terhadap perilaku biadab yang menyakitkan. Memang berat sikit ni. Kita nak sabar terhadap perbuatan orang kepada kita. Jangan balas. Sabar. Kalau kata tak tahan dah, jiran ni memang bermasalah. Larang pun tak dengar, nasihat pun tak lagi, kita pindah je lah, pergi duduk kat lain. Pergi jumpa dia, Assalamualaikum, minta maaf lah, saya terpaksa kena pindah. Sebab saya takut awak menyakit. Saya takut saya menyakiti awak. Sebenarnya dia sakiti kita. Nah. So, kita kena kata juga, saya nak pindah ni sebab awak menyakiti saya. Itu nama dia menyakiti juga. Kita kata saya bimbang takut saya menyakiti awak lah, tak sesuai apa, saya pindah duduk kat lain. Terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa seorang Arab Badui, orang Arab Badui ni biasa dia kasar sikit dia punya perangai. Pasal itulah banyak kita kalau sebut Badui agak kasar. Tengok dia kata apa ni. Orang Badui ni buat apa? Menarik kain selendang bahu Nabi SAW. Nabi kita biasa dia ada kain kat sini. Dia tarik kain sampai cekik tekuk Nabi ni. Sehingga ternampak kesan tarikan itu di leher baginda. Kemudian Badui itu berkata, tengok ayat dia. Ya Muhammad, dia panggil. Wahai Muhammad. Dia tak panggil wahai Rasulullah. Nak kata apa?
Kalau orang mari panggil nama kita, dah lah buat kasar panggil nama pula. Agak-agak beri tak beri kalau lihat dia nak minta apa-apa. Bahasa baik budak-budak. Nak minta cakap yang baik. Kita dah. Tengok, Badui ni buatkan Nabi macam ni. Sehingga ternampak kesan tarikan itu di leher baginda. Kemudian Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah kepadaku sebahagian dari harta kurniaan Allah yang ada di sisimu." Minta benda pula tu. Rasulullah SAW pun berpaling kepadanya lalu tersenyum. Kemudian baginda memerintahkan supaya diberikan sebahagian dari harta itu kepadanya. Jadi Nabi kata bagi dia. Bagi kepada dia. Summa qala. Kemudian ketika Rasulullah disakiti oleh kaumnya, baginda menadai cerita yang kedua ni. Tamaklah cerita Badui tadi. Patut dia duduk di perenggan baru ni. Kalau tidak macam bertukar dia punya cerita kan. Ketika Rasulullah SAW disakiti oleh kaumnya, Nabi kita menadah tangan berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi mereka tak tahu cerita ni. Tak tahu. Hadis ini daripada riwayat Bukhari dalam kitab Al-Anbiya. Diceritakan juga bahawa ketika Uwais Al-Qarni, Uwais Qarni biasa masyhur kita ni. Masyhurnya apa Uwais Qarni ni? Mustajab doa. Seorang yang seorang yang sangat menghormati ibu dia, kan. Uwais dibaling batu oleh kanak-kanak. Kanak-kanak duk main-main dengan dia. Dia kata apa? Wahai saudara kesayanganku, jika kamu nak membaling juga, balinglah dengan anak-anak batu yang kecil, agar betisku tidak berdarah sehingga menghalangku dari solat. Berani kita buat macam ni? Bukan nak suruh tukar batu tak. Kita ambil batunya. Apa punya budak ni macam. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham, seorang ulama, dia panggil abid, orang yang hebat lah. Ibrahim Adham masyhur sangat. Kalau ngaji kitab tasawuf ni ada selalu nama dia. Ibrahim bin Adham keluar ke padang pasir. Kemudian dia terserempak dengan seorang askar. Lalu askar tersebut bertanya kepadanya, di manakah saya boleh mencari kawasan penempatan manusia? Sedap juga ayat ni. Saya nak cari tempat berkumpul manusia. Kalau kita tunjuk ke bandar tak? Kat bandar tu lah. Tapi Ibrahim ni dia ahli tasawuf. Dia jawab mengikut dengan cara dia. Lalu Ibrahim menunjuk ke tanah kubur. Situ tempat kumpul manusia. Betul dah situ dah. Orang mati kumpul sini dah. Beratus tahun dah kumpul sini. Tak balik-balik lagi cakap begini. Apa nak jawab? Betul ayat dia tu, bukan salah. Tapi marahlah tentera ni. Melihat perkara itu, askar itu pun memukul kepalanya sampai berdarah. La ilaha illallah. Pukul selalu askar ni, memang dia backing askar. Apabila diberitahu kepadanya bahawa lelaki yang dipukulnya itu ialah Ibrahim bin Adham. Tok guru besar tu memukul dia. Lantas dia mencium tangan dan kaki Ibrahim. Ni. Nanti ada orang buat boleh cium kaki tok guru ni. Dia bersalah. Mungkin dia panggil on the spot, spontan. Kita kan kalau sebab terlalu panik tu mungkin nak cium tangan lagi cium. Bukan kata ini dalil mesti cium kaki, tidak. Mana orang yang tak tahu nak buat apalah dia. Rupa-rupa tok guru besar. Ingat siapa tadi? Ingat memangnya kan. Ibrahim berkata, apabila dia memukul kepalaku, aku berdoa agar Allah Ta'ala memberikan syurga kepadanya. Subhanallah. Kerana aku tahu bahawa aku diberi pahala melalui tindakannya itu. Kita kena pukul, kena zalim. Boleh pahala tak kita? Boleh. Dia doa juga supaya pemukul tu dapat pahala juga. Sebab dia beri pahala ke saya. Oleh itu, aku tidak mahu aku sahaja yang menerima kebaikan lantaran dari perbuatannya itu, sedangkan dia menerima keburukan akibat dari doaku. Jadi dia tak mahu doa yang tak baik. Jadi dia doa supaya orang ni pun boleh syurga juga. Doakan orang yang zalim. Macam mana kita? Makam ni, tarah ni bukan tarah. Tapi biarlah kita dengar cerita orang soleh untuk kita
ingat bila kita nak ambil tindakan macam ni, kita pun tengok sama jugalah. Sebahagian mereka telah melalui satu lorong, dan salah seorang daripada mereka telah terkena abu yang dicurah dari atas rumah, menyebabkan rakan-rakannya membebel marah. Dia lalu tengah rumah, orang jatuh abu atas kepala. Lalu orang yang terkena abu tadi berkata, siapa yang layak dicurahkan dengan api? Kemudian diringankan dengan abu. Dia sepatutnya tidak marah. Faham kau tidak ayat cerita ni? Jadi kita ni sebenarnya kena bakar dengan api neraka. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala nak uji kita, dia letak abu di atas kepala kita, ringan lagi. Itu ayat positif. Sebab kalau segala benda yang berlaku ni, kalau kita nak sabar, kita kena positifkan ayat. Barulah kita jadi cool, jadi tenang. Kalau tidak, marah lalu. Ni bahasa bengong mana ni? Tak tahu, tak tengok dulu kau nak campak benda-benda. Jadi kita tak boleh nak kata. Tengok nota dia di bawah tu. Iaitu dia tidak sepatutnya marah, bahkan perlu bersyukur kerana apa yang berlaku ke atasnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dengan itu dia selamat daripada api neraka. Itu maksud kata-kata tadi. Inilah jiwa yang telah ditundukkan melalui proses pembersihan hati. Akhlak mereka telah menjadi seimbang, dan dorongan batin di sebalik akhlak itu telah dijernihkan daripada kelodak tipu daya, lalu membuahkan perasaan redha kepada ketentuan ilahi. Jadi kemuncak daripada kita sabar, kita akan pergi kepada redha. Sesiapa yang masih belum mempunyai sebahagian daripada tanda-tanda yang ada pada mereka, dia perlu hendaklah meneruskan latihan riadah, penjernihan jiwa ini, agar dia akan sampai juga akhirnya. Sesungguhnya dia masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi yang diidamkan. Jadi kalau kita masih lagi belum, cerita-cerita yang kita dengar tadi, belum lagi kita dapat praktis, belum lagi kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, bermakna kita kena teruskan lagi perjalanan ini. Masih lagi ruang yang diberi itu sangat belum tercapai. Tamatlah perbincangan kita tentang mengenali sifat-sifat akhlak yang baik, tanda-tanda akhlak yang baik. Kita pindah pula kepada faslun fi riyadatis sibyan fi awalin nusyuk. Fasal yang menyebut tentang didikan awal kepada anak-anak. Ini tanda sikit penting ni hak ni. Hari ni kita nak didik anak kita dengan apa? Bangun pagi tak dengan tarik mata lagi, duk main handphone mak dah. Duk main handphone mak dah pecek sana pecek sini. Kadang-kadang mak leka sangat. Ada satu telefon lain pula mak pun. Bagi anak main, habis korang dia forward. Lepas tu duk main sorry sana sini lah. Kadang-kadang forward gambar mak sendiri, yang duduk kat dapur tak tutup aurat. Itu jadi masalah. Jangan tak beri anak-anak main benda-benda lagi ni. Jadi kita didikan hari ni memang agak sukar, sebab dia membesar dalam keadaan tersebut. Apa yang kita nak belajar di sini, insya-Allah mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Didikan awal kepada kanak-kanak. Anak-anak merupakan amanah kepada ibu bapa. Hatinya adalah permata yang masih polos, yang tidak bercorak, masih bersih, yang boleh menerima sebarang bentuk ukiran. Ibarat kata hati kanak-kanak ni fitrah, kosong lagi dia. Sekiranya diasuh dengan kebaikan, dia akan membesar dalam aturan yang baik. Ibu bapa dan pendidiknya akan sama-sama mendapat pahala. Sekiranya dia diasuh dengan kejahatan, dia akan membesar di atas prinsip yang jahat, dan dosa itu akan ditanggung oleh orang yang menjaganya, wal-iyazbillah. Jadi anak kita ni kita didik tak baik, tak bagi pelajaran agama, tak bagi mengaji fardu ain, bagi dia main saja, leka, lara, ataupun pergi masuk ke sekolah-sekolah yang terlibat dengan agama-agama lain, maka kita yang bertanggungjawab bila anak tu membesar bukan dalam keadaan Islam. Ini bahaya ni. Oleh kerana itu, dia hendaklah dijaga, diasuh dan dididik dengan akhlak yang baik. Anak hendaklah dijauhkan dari kawan-kawan yang jahat, dan tidak boleh membiasakan dirinya dengan bermacam keseronokan. Asalkan anak nak apa semua kita beri, jangan.
Nak beli tu, nak beli ni. Anak nak pergi sekolah bawa handphone, kita juga galakkan. Itu melanggar peraturan. Kita pun tahu, dia pun cikgu juga. Tapi sanggup beri sebab sayang kepada anak. Ini masalah kita hari ini. Begitu juga jangan menyuanya dengan segala macam bentuk kemewahan. Jangan memberinya. Kerana setelah dewasa, dia akan menghabiskan umurnya dengan mencari perkara-perkara sedemikian. Jadi kalau anak tu dia biasa dengan kemewahan, dia akan mewah. Kerana itulah saya tengok di antara benda yang positif lah zaman kita hari ni, adanya sistem asrama sekolah. Betul tak? Jadi anak kita terpaksa kena masuk asrama. Tapi masalah pula, kita akan pilih asrama yang terbaik lah. Yang paling mahal pula bayar. Tak, pergi cari asrama yang sederhana. Di sekolah-sekolah menengah agama, dia panggil tahfiz sain yang ada hari ni. Ada hafal Quran, ada sain. Jadi dua-dua dia tidak akan ketinggalan. Dia jadi hafiz, dan dia boleh jadi engineer, boleh jadi pilot, boleh jadi semua benda yang kemampuan ilmu yang dia boleh capai. Ini cantik. Cuma kita kena realiti lah sikit. Bila masuk sekolah-sekolah macam ni, tak sama dengan sekolah-sekolah elit dia panggil. Yang mewah-mewah tu, dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Saya tak banyak menghadapi benda-benda macam ni. Bila mak ni pergi atas anak, ayah boleh tahan juga, diam. Mak ni bila masuk dalam bilik asrama, letak beg anak keluar, mesti menangis punya kat kereta. Anak dia tak menangis lagi, mak dia menangis dah. Sebab kesian dengan anak. Saya kata inilah latihan jiwa anak-anak. Biar dia membesar dalam keadaan sederhana. Bukanlah buruk sangat keadaannya. Cuma nak banding dengan rumah dia yang begitu kemewahan, yang begitu besar, jadi sukar. Jadi ini di antara cara kita didik anak-anak biar. Kan sebab tu zaman-zaman dulu, orang-orang yang nak naik hebat-hebat, semuanya duduk di kampung. Imam Syafi'i mak dia hantar pergi belajar syair dalam kampung. Nabi SAW sendiri dihantar kepada susuan dia. Jadi supaya dia membesar dalam keadaan yang kuat. Anak sepatutnya dikawal semenjak kecil lagi. Antara langkah-langkah pendidikannya ialah, yang pertama, carilah pengasuh dan ibu susu jika perlu dari kalangan wanita salihah yang beramal dengan ajaran agama dan mengambil berat tentang makanan yang hanya memakan makanan yang halal, kerana susu yang terhasil dari sumber yang haram tiada keberkatannya. Ini masalah kita ini, tak ada lagi menyusu dengan mak susu. Kau ada? Ada setengah tempat saya jumpa kawan. Saya kata, ni siapa ni? Dia kata mak susu anak dia. Makcik ni memang ambil upah jaga budak ni dengan bagi susu sekali. Dia kata ada lagi zaman Halimatus Sa'diyah dulu. Zaman Suwaibah dulu masih wujud. Kata. Tapi tak ramai lah. Yang banyaknya anak kita telah diswastakan. Kepada siapa? Mak angkat dia mari daripada New Zealand, mari daripada Australia, Denmark apa ni yang banyak susu ni. Jadi buah-buah ni banyak ibu angkatnya. Itu pun kita kena pastikan susu itu biar dipastikan halalnya. Paling tidak pun ada cok halal lah. Kita tak nak ambil, sekurang-kurangnya ada juga panel syariah yang meluluskan. Kalau nak kira benda tu banyak lagi lah benda lain. Tapi masalah pengasuh hari ni agak sukar lah pengasuh. Kalau kita ambil pengasuh kat rumah kita tu, entah ambil di mana. Nak ambil dulu, kita ambil di kampung, kita kenal budak ni akhlak baik. Tapi sekarang ni ambil melalui pasport, ambil dengan visa. Tak tahu mana, tiba-tiba sampai di sini ada yang solat, ada yang tak solat. Hari ni pula tak kira agama pula. Mak angkat ni, mak ni pengasuh ni, yang panggil bibik ni, mungkin bukan Islam pun kita tak di rumah kita. Apa yang kita nak harapkan orang ni jaga anak kita? Di negara Arab lagi dahsyat. Dia tak tahu agama apa, dia ambil je asal orang nak kerja. Satu kes waktu saya di sana dulu, satu kes mak dia ni balik kerja, bila pergi dapur nyala api je, anak dia angkat tangan. Dia kata pelik budak ni, tengok api yang angkat tangan. Satu hari dia pura-pura pergi kerja. Kalau dia pergi, tutup pintu siap. Bila dia mari balik, mengejut, rupanya anak dia ni, pengasuh dia ni, majusi ni, dia main sembah api ni, dia main api ni. Dia tengok anak dia duduk kat dapur, naik atas kerusi dekat dapur, memang dia ajar sembah api. Itu berlaku. Jadi apa kita nak harap hari ni, anak-anak kita yang kecil-kecil, dengan bibik-bibik yang ada tu nak buat apa? Cuma tapi ibu-ibu zaman kita hari ni sudah jadi satu trend, mesti bekerja. Walaupun gaji kecil, yang gaji besar tu menasabah juga.
Yang kecil-kecil tu. Ada seorang ni, kerja dia cleaning. Saya tanya dia, berapa gaji awak? Dia pun sebutlah sekian-sekian. Setelah dibandingkan dengan gaji dia, dengan bayar kepada orang gaji, tak cukup lagi. Mana mahal orang gaji lagi daripada dia gaji yang dia dapat daripada tempat dia kerja. Bila kita siasat tengok, kenapa? Oh, dia kata dia seronok lah boleh berjalan, berjumpa kawan-kawan, boleh tunjuk baju baru, macam-macam. Kalau kat rumah apa ada. Jadi nak keluar rumah tu bukan kerana keperluan, tapi kerana nak suka-suka. Ada juga manusia lagu tu. Nah, jadi kita realitinya macam ni. Apabila ada tanda-tanda kematangan mumayyiz, itu bahasa Arab kata, iaitulah dimulai dengan adanya perasaan malu, maka itulah tanda kecerdasan yang memberi berita baik tentang kesempurnaan akalnya. Jadi anak kita pandai dah, malu nak buat benda ni. Ketika balik nanti, perasaan malu ini memainkan peranan penting dalam proses pendidikannya. Jangan kita ajar sampai sifat malu sampai orang mari rumah pun tak mau jumpa. Itu pelik sangat. Tapi sampai kalau lompat semua meja atas kerusi, ada belakang dia, itu pun berat juga tak? Jadi kita kena ajar adab yang betul. Yang kedua, sifat pertama yang mula menguasai kanak-kanak ialah lahap terhadap makanan. Itu memang betul lah kan. Tengok orang makanan dia suka, lompat selalu. Sampai-sampai dia angkat lagi ke tamu tu, ambil dia tengah jalan satu. Oleh itu dia mestilah diajar dengan adab-adab makan. Sesekali dia mesti dilatih dengan memakan roti saja tanpa kuah atau lauk, agar dia tidak begitu intim dengan lauk sehingga timbul pada anggapannya bahawa makan roti itu semestinya dengan berlauk. Kanak-kanak juga adalah diberi gambaran buruk tentang tabiat banyak makan dengan diumpamakan sikap itu seperti tabiat binatang-binatang. Jadi kita jangan ajar dia makan banyak yang pelik-pelik. Tapi masalah kita ni daripada kecil lagi duk ajar anak kita makan hotdog. Nah, daripada kecil dah abah nak makan hotdog. Dog tu dia tahu tak mana apa. Itu nama-nama macam ni kita jijikkan dia. Walaupun roti sosis tu halal, tapi nama tu haram. Biar dia rasa satu benda yang apa ni, yang makan benda ni, ada orang Islam makan benda ni. Saya nak anak-anak biar sensitif macam tu. Ni tidak ni, apa benda asal ada kat depan tu makan belaka. Lah, kita ajar dia. Salah seorang daripada anak saya di waktu Amerika ni serang berlaku perang Teluk ni, perang Iraq ni. Jadi yang mengetuai bom Iraq ni Amerika. Jadi salah seorang anak kita tu bila dia lalu kat kedai-kedai dia kata, ini kedai ni ada kaitan lah dengan Amerika, dengan apa. Sampai hari ni dia tak makan benda tu. Kata tak ada dah di Malaysia ni Amerika. Dia kata tapi dalam kepala otak dia sudah ada minda bahawa benda ni ada kaitan dengan US. Dia kata dia tak mahu. Sampai hari ni cikgu sekolah dia pun kalau buat majlis-majlis di kedai makan tertentu, dia kena beli juga untuk budak ni satu. Beli yang lain. Dia tak makan. Itu dia panggil. Sebab dia tengok, bagi dia lah masa tu mungkin jiwa dia menderita bila tengok negara umat Islam itu dibom oleh kapal-kapal perang Amerika. Itu masalah. Jadi kita hari ni pun makanan-makanan jangan duk ajar. Pagi-pagi pergi nak minum kat mana? Dekat nama-nama jenama-jenama yang memang ada kaitan dengan orang kafir lah, senang. Kenapa kita tak ajar didik anak kita? Mari kita cari makanan kedai makan orang Islam. Jenama-jenama yang ada orang Islam yang baik. Ini sukar kita. Yang ketiga, kanak-kanak hendaklah juga digalakkan memakai pakaian putih, bukan yang kotor dan cemar, atau pakaian sutera jika anak itu laki-laki. Jangan diajar daripada kecil. Hendaklah ditanam dalam hatinya bahawa pakaian sutera adalah kebiasaan kaum wanita atau khunsa. Kenapa khunsa? Kau tak pernah dengar? Khunsa ni orang ada dua alat. Ya pondan tu bukan tu. Itu satu alat je, belagak jadi perempuan. Itu pandai nama dia tu di kampung. Yang kelima, yang keempat, kanak-kanak juga adalah dilarang bergaul bebas dengan rakan-rakan sebaya yang telah terasuh dengan sikap suka bermewah-mewah atau berseronok-seronok. Hendaklah dia diajar kepadanya Al-Quran, hadis dan juga kisah-kisah orang yang baik-baik agar tertanam di dalam hatinya perasaan kasih kepada orang-orang yang soleh. Janganlah mengajar yang menghafal rangkap-rangkap puisi tentang cinta yang mengasyikkan. Lebih-lebih lagi menghafal lagu-lagu yang melalaikan.
Hari ni orang tak hafal lagu, orang hafal qasidah-qasidah yang puji-puji Nabi yang melampau pun tak boleh juga. Jadi kita kena ambil lah banyak qasidah, banyak syair-syair, hafal syair Imam Syafi'i contoh. Semuanya kata-kata hikmat yang cukup menarik. Ataupun ajar anak kita hafal lagu-lagu. Setengah budak ni semua lagu dia ingat belaka. Yang tak ingatnya nak baca Qul Huwallah ya. Yang kelima, apabila kanak-kanak tersebut menunjukkan akhlak dan perbuatan yang terpuji, hendaklah dia dimuliakan dan diberikan penghargaan dengan memberikan sesuatu yang menggembirakannya serta diberi pujuan dia depan orang lain. Jadi kalau dia buat baik, kita puji dia. Terima kasih. Inilah budak baik. Apa itu je cakap. Jangan lebih-lebih. Sekiranya dia lalai dan melakukan kesalahan dalam keadaan tertentu, hendaklah kamu lupakan kesalahannya itu dan jangan sekali-kali diungkit atau didedahkan. Maknanya kesalahan yang dia buat dan dia dah minta maaf. Dia tahu dia bersalah. Tak payah diungkit lah. Minggu lepas buat gini lah. Namun sekiranya dia mengulangi kelalaian dan kesalahannya itu, dia hendaklah ditegur secara bersendirian dan menakutkannya dengan berkata bahawa orang ramai mungkin mengetahui kesalahannya itu. Kalau minggu lepas kau dah pecahkan benda-benda ni, nanti kalau orang tahu tu tapi orang senyap je, mungkin dia rasa bersalah dan dia malu. Jangan terlalu banyak membuat teguran, kerana tindakan itu akan menjadikannya lali dan mendengar celaan atau teguran. Tutur kata yang sopan dan berhemah adalah benar-benar dijaga ketika kamu bersama dengannya. Jadi kalau hari-hari kita sumpah yang anak kita, akhir sekali kalau tak dengar sumpah mak tu, tak sedap pula dia. Sebab biasa sangat. Daripada kecil lagi mak dia sumpah dia. Jangan ajar. Yang ketujuh, yang keenam, ibu mesti mengajar anaknya supaya takut kepada bapa. Jangan duk asuh anak pula. Ayahmu terlambat balik lah, macam-macam begini lah. Jadi anak pula jadi anti kepada ayah. Baku kes lagu ni. Dia juga adalah melarangnya tidur pada waktu siang kerana boleh menyebabkannya menjadi malas. Sebaliknya, dia jangan menegahnya dari tidur pada waktu malam. Cuma dia adalah dilarang tidur di atas tilam yang empuk agar anggota badannya menjadi kuat dan tahan lasak. Oh ni berat dah. Habis kedai tilam dah pergi cari ni. Yang 3 lapis ada, 4 lapis ada. Kanak-kanak juga adalah dibiasakan dengan sedikit kesukaran dalam hal-hal berkaitan dengan tempat tidur, pakaian dan makanan. Jadi sekali-sekala kita ajak dia tidur masjid. Mari kita pergi i'tikaf di masjid tidur. Biar dia biasa susah. Saya ingat waktu kita duduk dengan kawan-kawan pendakwah-pendakwah ni, kadang-kadang syekh dia ajak pergi rumah dia. Mari makan malam rumah aku dia. Apa dia cerita lama sangat sampai tengah malam, kita nak balik tak boleh dah. Selamat ditutup pukul 12. Dia kata, "Mau tidur sini lah." Kita pun tak apalah, syekh ajak tidur. Seronok lah kita. Ingat dia nak bagi tilam ke, nak bagi bantal ke apa. Dia kata, "Bantal kamu 2 je ada kat rumah ni." Kata 1 pun cukup dah. Dia kata sama ada mu pergi ambil selipar mu kat luar tu, buat lapik tidur, ataupun kamu tidur atas lengan. Tu je bantal dia. Dia nak didik kita, nak asuh kita. Kita membawa kita ingat. Jadi bila kita tidur atas lengan ni, tengok orang duduk dalam kubur macam mana tidur. Ini semua ni didikan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita pergi haji, orang yang dah pergi haji, bagaimana pengalaman dia tidur di Mina, bagaimana kita tidur di Arafah, betul-betul tidur macam tidur dalam kubur. Duduk atas tilam dengan kaki orang atas kepala kita, macam-macam. Terutama di Mina memang sempit. Kalau kita sedar tu adalah kaki orang atas kepala ni. Kalau kaki kita pun apa kurangnya, atas kepala orang tu biasalah pergi tukar-tukar lah kan? Tapi suasana tu memang berlaku. Itu kita nak supaya, pasal itulah rehlah haji ni rehlah nak menjernihkan balik jiwa. Kesombongan kita tengok duduk tidur sini. Tapi orang kaya-kaya tak jumpa. Walaupun dia duduk di Arafah ke di Mina, dia ada tilam sendiri juga. Jangan duduk dengki dengan dia. Dia kaya, biarlah. Dia Allah didik dia ikut lain pula. Yang ketujuh, kanak-kanak juga adalah dilatih supaya berjalan, bergerak dan bersenam agar tidak dihinggapi penyakit malas. Kita ajak dia. Ni rumah dengan masjid dekat je. Tapi suruh naik kereta, jalan kaki pergi. Yang ke-8, kanak-kanak juga adalah dilarang berbangga-bangga terhadap rakan-rakan sebayanya dengan sebab sesuatu kelebihan yang dimiliki bapaknya atau kerana keistimewaannya, makanan dan pakaiannya.
latihlah dirinya dengan sifat rendah diri dan hormat kepada orang yang bergaul dengannya. Yang ke-9, kanak-kanak hendaklah dilarang mengambil sesuatu dari rakan sebaya yang lain, dan dia hendaklah diajar bahawa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Itu pun kita kena ajar, jangan melampau sangat. Ada setengah orang ni larang terus anak dia ambil benda-benda. Itu tak boleh. Sampai kita nak bagi hadiah, tak mau. La. Tahadau tahabu. Hadiah ni kita kena beri walaupun orang kaya. Kalau orang bagi hadiah kena ambil. Sebab itu hadiah. Jadi yang ke-10, kanak-kanak juga adalah ditunjukkan rasa jelek terhadap sifat cintakan emas dan perak. Jadi jangan duk bagi sekejap cakap tentang duit je lah. Yang ke-11, kanak-kanak adalah dididik agar tidak berludah di tempat duduknya, tidak membuang hingus, mengusap atau menyilang kaki di hadapan orang lain. Duduk angkat kaki. Dia juga adalah dilarang dari banyak bercakap. Kalau dalam majlis, biar dia diam, jangan duduk banyak benda. Dia adalah diasuh agar jangan bercakap kecuali ketika menjawab pertanyaan dan mendengar dengan baik apa yang diperkatakan oleh orang lain yang lebih tua darinya. Jangan duduk. Biar dia anak-anak kita beradab lah. Dalam majlis-majlis orang tua, majlis ayah dia, biar dia dengar je. Kalau tak faham, tanya ayah. Tapi kadang-kadang budak tu macam tu lah dia. Dia suka perhati tengok benda. Orang cakap dia dengar. Kita pun kalau tahu ada kanak-kanak, jangan duduk buka lah benda-benda hak 18 ke atas tu. Masalah juga. Nah. Yang ke-12, kanak-kanak juga mestilah diasuh supaya bangun menghormati orang yang lebih tua darinya dan menghadap ke arahnya ketika duduk. Jangan membelakanginya. Jadi kalau orang mari, bangunlah, pergi salam, hormat. Cuma ada satu sikit masalah kita hari ni. Kita ajar anak kita ni cium tangan. Bukan cium, dengan dahi. Saya banyak kali dah kena marah ke Arab. Arab kata apa ni budak-budak Malaysia ni, kalau cium tangan orang tua, dia cium dengan dahi. Dengan dahi tu nama sujud. Kalau cium dengan hidung, tapi dia tak mau cium dengan hidung. Dia tahu tangan ustaz tu macam-macam makan tak. Makan budu lagi, makan ikan lagi busuk. Dia cium dengan dahi, jadi tak bau lah. Jadi kita kalau nak hormat, kita cium. Tapi kalau dengan dahi, bukan cium tu, sujud dengan dahi. Itu pak. Jadi banyak dah harap tegur ni bila kita bawa dia pergi sekolah ke pergi mana ke melawat kan. Jadi budak-budak dia cium dengan dahi. Kata mu bukan cium dengan dahi, mu hatuk kepala dengan dahi. Ini satu perhatian juga. Jadi kita ajar anak kita, sama ada dia tak payah cium, salam je dengan orang tua, cukup. Assalamualaikum, cukup. Ataupun kalau nak cium dengan hidung, jangan cium dengan dahi. Ini satu kesilapan. Yang ke-13, kanak-kanak juga mestilah dilarang daripada bercakap keji atau bergaul dengan orang yang melakukannya. Asas utama untuk menjaga kanak-kanak dari terlibat dengan suatu perkara yang tidak diingini ialah menghindarkan mereka dari bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Tapi memang masalah sungguhlah. Anak-anak budak-budak kecil ni duduk kat rumah baik-baik cakap, bila pergi hantar ke pusat asuhan ni, balik-balik tu pandai dah. Sumpah sana, sumpah sini, yang memang tak pernah disebut oleh mak ayah dia. Itu pun satu masalah. Nak macam mana? Takkan ajak anak nak tak ke rumah saja kan? Yang ke-14, setelah keluar daripada tempat belajar, yakni tamat waktu belajar, adalah wajar diberi peluang kepada anak-anak untuk bermain-main dengan permainan yang baik agar mereka dapat berehat selepas penat menerima tunjuk ajar. Jadi kita bawa pergi taman sekali-sekala hari cuti. Pepatah Arab ada menyebut, berikan kerehatan kepada hati, nescaya ia akan mudah menerima tunjuk ajar. Yang ke-15, kanak-kanak juga adalah diajar mentaati dan menghormati ibu bapa dan guru mereka. Yang ke-16, apabila umur mencapai 7 tahun, hendaklah disuruh solat. Ini jelas. Anak kita umur 7 tahun, suruh dia solat. Mereka hendaklah disuruh solat, jangan bertolak ansur dalam masalah bersuci, agar mereka dapat membiasakan diri dengannya. Mereka juga adalah ditakutkan dengan akibat buruk yang akan lahir dari sifat bohong dan khianat. Apabila hampir balik, perkara perlu diberi tugas dan tanggungjawab sepenuhnya terhadap perkara-perkara yang tersebut. Jadi 7, 10 tahun, maka 15 tu habis dah lah, kemuncak dah tu. Ketahuilah bahawa makanan, ini tamatlah kita tentang tadi 17 perkara adab yang kita kena ajar kepada anak-anak kita. Kemudian ketahuilah bahawa makanan adalah merupakan ubat yang tujuan sebenarnya
ialah memperkuatkan tubuh badan untuk beribadat kepada Allah. Dunia tidak akan kekal untuk selama-lamanya, sementara kematian yang pada hakikatnya sentiasa ditunggu-tunggu pada setiap saat akan menghapuskan segala nikmat keseronokan. Orang yang berakal waras akan sentiasa menyediakan bekalan untuk akhiratnya. Sekiranya proses pertumbuhan kanak-kanak itu adalah soleh atau baik, ia akan terpahat kuat dalam hati sanubarinya sebagaimana ukiran yang diukir di batu. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah berkata, ketika aku berumur 3 tahun, seringkali aku bangun pada waktu malam melihat bapa saudaraku Muhammad bin Sawar bersolat. Jadi dia tengok pak saudara dia duduk solat. Pada waktu lahir bapa saudaraku, pada suatu hari bapa saudaraku itu berkata kepadaku, tidakkah kamu mengingati Allah yang telah menciptakan kamu? Aku berkata, bagaimana aku boleh mengingatinya? Dia berkata, ucaplah dalam hatimu kalimah-kalimah ini. Jadi dia kata, Allah bersamaku, Allah melihat aku, dan Allah menyaksiku. Jadi kita kena ingatlah, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala sebanyak 3 kali. Selepas itu aku mempraktikkannya pada malam-malam hariku. Setelah beberapa lama, aku memberitahunya bahawa aku telah melakukan apa yang disuruh. Lalu bapa saudaraku berkata, ucapkannya sebanyak 11 kali pada setiap malam. Aku pun berbuat demikian dan hatiku mula merasai kemanisannya. Jadi tengok dalam nota di bawah tu, dia kata ini tidak dinamakan zikir oleh ulama kerana sepatutnya bersama gerakan lidah. Jadi dia hanya, kita boleh katakan tidak zikir, tapi jenis kepada tafakkur, jenis kepada berfikir, tidak zikir. Selepas tahun, bapa saudaraku itu berkata kepadaku, peliharalah apa yang telah aku ajarkan kepadamu dan selalulah menyebutnya sehingga kamu meninggal dunia. Bertahun-tahun aku melakukannya dan aku dapat merasai kemanisannya dalam rahsia lipatan hatiku. Setelah itu dia berkata lagi, wahai Sahal, siapa yang Allah Ta'ala sentiasa bersamanya, memerhati dan menyaksikannya, adakah dia masih berani menderhakainya? Kamu hendaklah menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Manakala kita dah rasa Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala kawal kita, tentulah kita tidak akan berani membuat maksiat. Kemudian aku masuk ke kelas Al-Quran dan aku telah menghafal Al-Quran ketika umurku 6 atau 7 tahun. Kemudian aku juga berpuasa sepanjang masa. Makananku hanya roti tepung Bali. Aku juga berqiyamul lail pada setiap malam. Jadi ini pengalaman seorang abid, seorang yang kuat beribadat, nama dia Sahal bin Abdullah. Yang terakhir kita, faslun fi syurutir riyadah. Syarat-syarat asuhan jiwa. Sesiapa yang dapat melihat akhirat melalui pandangan hati yang penuh, dengan penuh yakin, tentu dia menjadi orang yang amat merinduinya, bersifat zuhud kepada dunia. Jadi kalau kita dapat merasai sedemikian, orang yang memiliki biji-biji manik, tiba-tiba dia menemui permata yang berharga, tentu dia tidak lagi berminat dengan manik-manik tadi. Manik plastik buat apa? Sekiranya diminta, jualah manik itu dengan permata ini, tentu dia serta-merta akan menjualnya. Ini ibarat kata, orang yang diberi kesedaran oleh Allah Ta'ala tentang perkara itu mestilah memenuhi syarat yang diperlukan terlebih dahulu sebagai proses latihan jiwa. Dia juga mestilah mempunyai tempat bernaung, rujukan dan benteng yang kukuh. Syarat yang perlu dipenuhi itu ialah membuang segala halangan dengan cara meninggalkan segala dosa. Tempat rujukan ialah guru yang memandunya ke jalan yang betul agar tidak disambar oleh syaitan yang akan membawanya ke jalan yang lain. Jadi dalam bab guru ni kita bincang dari awal dulu, dia nak guru mursyid kan. Jadi kita ingatlah guru yang ada yang kita duk belajar hari ni pun, yang duk pandu kita dengan Quran, dengan hadis, ini pemadailah. Kalau kita cari lebih pada tu, mungkin kita terperangkap dengan ajaran-ajaran sesat yang boleh memesongkan kita di zaman kita hari ni. Manakala bentengnya ialah berkhalwat. Berkhalwat ni bukan duduknya kena tangkap ke jabatan agama tu, tidak. Berkhalwat maknanya kita duduk diam, tak bercampur dengan orangnya, berkhulwat dengan Allah Ta'ala. Tugasnya ketika itu ialah melawan hawa nafsunya, banyak mengingati Allah dan berserana dalam wirid-wirid seperti salat sunat, berpuasa, baca Quran, berzikir dan sebagainya.
Di kemuncak latihan tersebut, dia akan mendapati hatinya sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Ini hanya akan muncul jika dia mengosongkan hatinya dari menyati yang lain daripadanya. Dan hatinya tidak akan benar-benar kosong, melainkan dengan mujahadah yang berterusan. Pengasingan diri itu hendaklah memakan tempoh dan usaha yang lama. Inilah jalan yang latihan dan didikan jiwa secara beransur-ansur. Huraian dan penjelasan lebih lanjut tentang latihan pada setiap sifat akan datang dalam bab-bab seterusnya, insya-Allah. Jadi kita tahulah masalah latihan diri ini, sama ada kita berlatih dengan yang kita ada hari ini, ataupun kita berlatih lebih kuat lagi untuk meningkat naik taraf, adalah satu benda yang mesti diteruskan berterusan, sebab manusia tidak akan jadi lebih baik kecuali apabila dia berusaha untuk menjadi baik. Maka insya-Allah kita akan terus di dalam perbincangan kita dalam bab Kitabu Kasri Syahwataini, Syahwatil Al-Batni wa Syahwatil Farji. Kitab yang menyebut tentang bagaimana nak menundukkan syahwat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.